Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Saya yakin segelintir masyarakat Malaysia ini pernah terdengar ataupun pernah terbaca tentang hashtag Malaysia Membaca. Ianya merupakan usaha daripada Dr. Mazli Malik untuk menanamkan sifat ingin ataupun gemar membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Apabila kita bercakap berkaitan dengan buku, maka sudah terlintas di fikiran anda mengenai gelaran ulat buku. Tetapi gelaran ulat buku tidak dapat diberikan kepada semua lapisan masyarakat zaman kini, kerana masyarakat zaman kini beranggapan bahawa membaca buku merupakan satu aktiviti yang membosankan dan membuang masa. Tetapi pada hakikatnya amalan membaca mempunyai banyak faedah dan kelebihan. Antara kebaikan amalan membaca ialah dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Hal ini dikatakan demikian kerana bab kata pepatah, membaca jambatan ilmu. Maka dengan itu, apabila kita membaca bahan bacaan yang telah tersedia, contohnya seperti buku, majalah, surat khabar dan lain-lain, kita akan memperoleh sedikit ilmu yang mungkin sebelum ini kita tidak pernah dengar dan kita tidak pernah tahu. Contohnya seperti ilmu matematik, ilmu fizik, ilmu sejarah dan lain-lain. Ilmu yang kita peroleh bergantung pada tahap bacaan yang kita baca. Jikalau bahan bacaan yang kita baca mempunyai unsur yang positif, maka kita akan memperoleh ilmu yang baik. Dan jikalau sebaliknya, kita membaca bahan bacaan yang mempunyai unsur negatif, maka kita akan mudah terpengaruh dan mudah untuk terjerumus kepada perkara-perkara yang negatif. Selain itu, amalan membaca merupakan amalan yang terbaik untuk dilakukan seseorang dalam mengisi masa lapang. Di dunia ini, terdapat pelbagai aktiviti yang dapat dilakukan pada waktu senggang. Tetapi lebih digalakkan untuk melakukan perkara yang bermanfaat, contohnya seperti bersukan dan membaca. Sebagai contoh, dengan bersukan, kita dapat meningkatkan kesihatan diri secara fizikal dan spiritual. Manakala apabila kita membaca, kita dapat menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelum ini dan juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara rakan dan juga keluarga. Justru itu, amalan membaca merupakan amalan yang mulia dan sepatutnya menjadi tabiat kita pada masa lapang, kerana bab kata pepatah, masa itu emas. Janganlah kita mengisi masa lapang kita dengan hanya bermain gadget dan permainan video, kerana ia membazirkan masa kita. Akhir sekali, membaca dapat mengurangkan stres ataupun tekanan dalam diri kita. Sejujurnya kita sebagai manusia, kita tidak lari dengan stres ataupun tekanan kerana kita telah penat memberhad otak untuk belajar, telah penat bekerja, telah penat memikirkan masalah-masalah yang menghantui hidup kita selama ini. Jadi sehubungan dengan itu, apabila kita membaca, kita dapat melupakan seketika masalah tersebut. Dan apabila ditambah pula dengan bahan bacaan yang mempunyai unsur hiburan, sudah pasti ia dapat menghilangkan stres ataupun tekanan. Secara tidak langsung, membaca juga dapat menguatkan memori anda, kerana dengan membaca, ia dapat meregangkan otot-otot memori anda sama seperti permainan yang melibatkan memori. Jadi, saya seru kepada anda di luar sana, apabila anda rasa stres ataupun anda rasa emosi anda tidak terkawal,
anda pergilah ke mana-mana perpustakaan ataupun anda mengambil buku di rak-rak buku dan membaca. InsyaAllah dengan baca, ia dapat menghilangkan stres anda. Sudah terang lagi bersuluh, budaya membaca dapat memberikan faedah kepada individu maupun negara. Apabila kita membaca, kita akan memperoleh ilmu pengetahuan yang meluas dan menjadikan kita pelajar yang cemerlang hingga ke menara Gading. Apabila kita telah berjaya, kita dapat berbakti kepada kedua bapa kita dan juga kepada negara kita. Dan apabila kita berjaya berbakti kepada negara, satu hari nanti negara kita akan menjadi negara yang maju dan setara dengan negara yang lain. Bab kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi, saya seru kepada anda di luar sana, rajinlah membaca buku dan berusaha meningkatkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat agar masyarakat yang celik ilmu dan juga cerdik pandai dapat dilahirkan.